pandemik yang seterusnya. Jadi kita perlu sama-sama berganding bahu untuk mendapatkan program vaksinasi ini dan mencipta imuniti kelompok untuk kita sama-sama bebas daripada pandemik COVID-19. Dan bercerita berkenaan dengan vaksin, sebenarnya kami ingin berkongsi kepada anda, mungkin anda ada mempunyai kerisauan tentang kesan sampingan vaksin tersebut. Jadi kami bawakan menerusi panggilan video salah seorang penderita rakan kami juga yang telah pun menerima suntikan pertama bagi vaksin AstraZeneca baru-baru ini. Kita nak tahulah sebenarnya bagaimana pengalaman peribadi beliau mendapat suntikan tersebut dan apakah kesan sampingan yang dirasai oleh beliau sendiri. Ya, sebenarnya tak ada masalah sebab dia sudah lari 10 km selepas. Sahabat beliau tersebut kami nak kongsikan kepada anda. Zaliha Khairin juga merupakan antara pengacara kami juga, tapi kita ingin berkongsilah bagaimana sebenarnya Zaliha menerusi panggilan video Skype hari ini bersama kita untuk berkongsi berkenaan pengalaman beliau sewaktu mendapat suntikan pertama vaksin AstraZeneca baru-baru ini. Leha, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terasa janggal sikit tapi tak apa. Leha, bagaimana Leha mendaftar untuk vaksin ini sebenarnya? Saya buat 2-3 kali persediaan. Pertama, saya of course register through MySejahtera dan kemudian pergi ke vaksin COVID-19 website untuk memastikan saya betul-betul dapat spot tu, dan bila diumumkan terus masuk untuk buat temu janji dan tidak berapa lama kemudian dapat update tersebut melalui SMS dan mesej telefon dan keluar dekat MySejahtera. Leha juga perlu terpaksa mengalami beberapa situasi di mana penangguhan vaksin AstraZeneca itu dilakukan disebabkan oleh arahan Perintah Kawalan Pergerakan dan tarikh untuk program vaksinasi itu ditunda untuk Leha sendiri. Bagaimana situasi itu Leha hadapi? Tak ada masalah sebab sekurang-kurangnya temu janji itu telah dapat disahkan for real akhirnya 2-3 hari sebelum tu. Jadi dari segi logistik kita ada masalah bagi saya dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar lah. Mungkin Datuk Fazli boleh juga kongsikan antara pengalaman beliau untuk mendaftar dan sehingga sampai ke hari tersebut. So, kita akan dengar juga sekejap lagi. Datuk Fazli juga bersiaran bersama kami secara langsung. Jadi, Datuk, apakah pengalaman Datuk sendiri di pusat vaksin itu? Bagaimana mereka menjadualkan setiap seorang itu untuk menerima vaksin? Boleh kongsikan, Datuk? Baik, kepada mereka yang telah menerima vaksin, Leha, tahniah juga kerana ini adalah satu pilihan. Jadi apabila saya ke pusat vaksin di PWTC, saya melalui 2 pengalaman. Kerana pengalaman pertama adalah ketika saya bersama isteri di mana saya mendapat vaksinasi sendiri. Dan pengalaman pertama itu tak ramai sangat orang. Saya di stesen 2. Dia perjalanan daripada luar. Hari pertama tak ramai orang, jadi beratur tu tak panjang. Jadi nak masuk ke stesen 2 tu berjalan lancar. Kemudian kami disaring 3-4 kali, bermaksud kami kena melakukan check-in MySejahtera 3 kali sebelum kita ke tempat vaksin. Jadi laluan pertama okey, laluan kedua kami didudukkan di satu tempat untuk dikonfirmkan kami punya tarikh vaccination. Lepas tu mereka akan check phone adakah tarikh, tempat dan juga stesen itu betul. Kemudian bila dah masuk stesen betul, kita naik ke bahagian atas, kita akan lalui sekali lagi untuk cek suhu, sekali lagi untuk cek MySejahtera dan mereka diberi borang. Selepas borang diisi, borang tersebut dinyatakan adakah kita bersetuju, nama IC dan sebagainya, nombor telefon, kemudian mendapat vaksinasi. Vaksinasi itu sangat mudah. Bila saya dapat injection tersebut, dia akan tanya tangan kanan, tangan kiri, dan saya pilih tangan kiri sebab saya bekerja dengan tangan kanan. Jadi kami diberikan pilihan untuk duduk untuk observation selama 15 minit. Selepas observation, kita melalui lagi satu laluan di mana dia akan explain kepada semua mereka yang telah mendapat vaksinasi untuk menghadapi laluan-laluan harian-harian biasalah. Bermakna dia akan menyatakan kalau ada pening, kalau ada mual, kalau ada gatal-gatal dan sebagainya, sila jumpa doktor biasa. Jadi sebenarnya yang lebih meragukan adalah orang yang risau apabila mereka membaca fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Jadi saya melalui 2 pengalaman berbeza. Sebab pengalaman pertama saya dengan isteri saya sendiri buat vaccination, semua lancar. Tapi pengalaman kedua saya berbeza, di mana saya teman ibu saya. Ketika saya teman ibu saya di tempat biasa, memang itu situasi yang mereka saksikan, di mana ramai sangat orang, banyak sangat polis, kereta polis pun penuh, orang beratur lama. Tapi beratur tu bukan untuk vaksin, beratur untuk masuk ke pusat vaksin. Bila dah masuk ke pusat vaksin, ibu saya warga emas kan, jadi
laluan itu sama mudahnya dengan hari pertama. Jadi jangan kerana mereka melihat judge a book by its cover, dekat luar tu ramai orang, banyak polis, mereka takut. Tidak. Bila masuk ke pusat vaccination, semuanya lancar seperti biasa. Kurang lebih 30 hingga 1 jam ia akan selesai, insyaAllah. Ya, Datuk, saya melihat satu perkara yang saya rasa perlukan perhatian juga. Nampaknya macam saiz lengan Datuk dah bertambah selepas terima suntikan. Itu sekadar pemerhatian saya ke macam mana? Ini kalau vaksin letakkan lengan kan best. Yalah. Mungkin pengalaman dan juga situasi berbeza untuk Zaliha. Zaliha dapat suntikan bila tarikhnya? Akhirnya dapat confirm pada 15 hari bulan. Hari yang ramai tu. Yang memang ramai. Tapi kita perlu ingat, ada beberapa yang perlu saya kongsikan di sini, bila mana kalau warga emas, sebab saya dengar tadi dalam siaran, anda berbincang dengan Dr. Anwar Junid semua kan. Warga emas jangan risau sebab layanan kepada warga emas sangat istimewa. Malah mereka akan buat satu announcement khas, pengumuman khas, warga emas sila datang ke depan. Temujanji pukul berapa, stesen berapa. Warga emas terus dibawa ke depan, tak payah beratur, ada ruang menunggu di dalam dewan yang ada hawa dingin, yang sangat sejuk. Dan satu lagi yang saya perasan semalam, saya sempat kalau saya kongsikan, sempat tutorial secara maya bersama ibu dan bapa saudara saya semalam. Mereka vaksinate hari Jumaat ni. Dan mereka kata, bukan tak nak ambil Kak Ana, tapi nak pakai MySejahtera, all these gadget things, mereka sangat tidak fasih. So, jadi semalam tu, jadi 1 jam tu, duduk tutorial. Okey, Mak Lang check in dekat sini. Sebab mereka teman sesama sendiri. Jadi itu kadang-kadang satu kalau anak-anak terpisah jauh ke bagaimana pun, kalau tidak dapat permit rentas itu, boleh luangkan masa bersama ibu bapa, ajar mereka macam mana nak check in. Dan jangan risau, di PWPC itu ramai petugas-petugas yang sangat ramah, sangat membantu. Mereka akan checkkan sendiri. Okey, tengok handphone makcik. Jadi untuk kita yang masih lagi fasih dengan IT dan sebagainya, it was not a problem for me. Sangat mudah. Every station kita check in. Tapi untuk warga emas, mereka sangat senang. Dan mungkin beratur di luar itu untuk golongannya bukan warga emas agak lama bagi saya sebab hari itu agak chaotic. Tapi once dah masuk dalam dewan, dah duduk, dah dengar penjelasan apa semua, cuma saya lama dengan doktor je sebab saya minta as many information, sebanyak maklumat yang mungkin. Sebab kita nak vaksinasi kan. Sebab jadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, tanyalah doktor sebanyak mana pun. Diorang pun sangat berbesar hati untuk berkongsi pengalaman. Dan juga kemahiran mereka. Dan I think 40 minit kemudian settle, macam Datuk Fazli cakap, duduk observation. Cuma kita kena dengar alert nombor giliran kita berapa sebab di akhir tu mereka akan bagi kad vaksinasi tu dan kita kena dengar nombor kita mana satu. Cuma satu saya pesan dengan kalau anda datang, cuba melancarkan aliran itu, bawa pen sendiri, jangan tinggal IC. Seorang je lah teman. Janganlah bawa ramai-ramai sebab tak boleh masuk pun. Kita cuba mengurangkan crowd dekat WPC tu. So datang and then tak payah berliga-liga. Habis vaksinasi terus balik. Tak payah tunggu lama-lama. Tak perlu berkonvoi. Jangan lupa. Bila dah vaksin tu, jangan lupa ambil gambar. Kami telah divaksinasi tu penting. Gambar tu penting untuk wawarkan pada semua orang. Benar-benar. Sebab bila kita ambil gambar ini, kita sebenarnya secara tidak langsung memberikan keyakinan kepada mereka di luar sana kan untuk turut serta bersama dengan kita mengambil vaksin tersebut. Macam Leah sendiri, tadi ada beritahu tak payahlah datang beramai-ramai. Tetapi kalau contohnya kita mendaftar secara bersendirian, adakah digalakkan untuk membawa sekurang-kurangnya seorang teman untuk mengawasi kita, untuk membawa kita ke lokasi PPV tersebut, ataupun tidak mengapa boleh saja pergi secara bersendirian dan sebagainya? Pengalaman daripada Leah sendiri melihat daripada situasi tersebut selepas mendapat vaksin AstraZeneca itu. Itu terpulang betul-betul kepada diri sendiri. Kalau rasa macam risau, boleh bawa orang. Tapi macam saya tidak memandu kereta. Sebab saya tahu parking akan tidak mencukupi. Jadi saya ambil e-hailing dan habis vaksinasi pun saya ambil e-hailing, dan habis vaksinasi janganlah merayau tempat lain, balik rumah dan rehat. Dan gunakan sepenuh hari itu untuk rehat sebab kita tak tahu kan kalau ada side effect ke, ada kesan sampingan ke, penerimaan badan kita tak sesuai ke. Tapi kalau boleh teman, eloklah ada orang boleh ambilkan gambar. Datuk, nak bertanya tentang kesan sampingan itu. Adakah Datuk merasai sebarang kesan sampingan setelah menerima suntikan dos pertama ini? Ibu saya, isteri saya, adik saya, kami berempat dah vaccination. Berbeza-beza kesan. Ibu saya yang warga emas
tak ada kesan langsung. Dia okey bergerak, pergi sini dan sana, di dalam rumah tu turun naik tangga tak ada masalah, dia berkebun semua tak ada masalah. Tapi saya ni yang sihat walafiat, tumbang juga sebab saya rasa pening, rasa mual. Rupanya benda tu biasa. Sebab selepas vaccination tu sepatutnya kita berehat. Tapi saya tak dapat berehat. Saya masih masak, saya masih uruskan kerja dan sebagainya. Adik perempuan saya demam sedikit, isteri saya okey. Jadi bergantung pada individu dan itu yang diberitahu oleh pihak berwajib bahawa kita perlu observe diri kita sendiri, tengok apakah kesan-kesan sampingan yang kita akan hadapi. Tapi yang paling penting, selepas kita nampak vaccination itu, digalakkan untuk buat dua benda, iaitu ambil PCM ataupun paracetamol dan juga vitamin C untuk memberi kekuatan dalam badan kalau perlu. Itulah bila kita cakap mengenai paracetamol dan sebagainya, ada yang berkongsi sebelum mengambil vaksin tersebut perlu minum air dengan banyak, perlu mengambil ini, itu, ini. Bagaimana Zaria, adakah anda mengamalkan itu ataupun datang begitu saja? Perlukah rehat yang cukup, makanan yang cukup dan sebagainya? Saya ada dengar macam-macam petua, tapi saya memilih untuk melakukan rutin seperti biasa. Kalau breakfast, itulah breakfastnya. Jangan tambah, jangan kurang, jangan berlapar, jangan makan lebih. So stick to whatever that you're normally used to, buat macam biasa. Cuma sebab dekat sana pun kalau you haus tengah beratur pun ada je kedai nak pergi air. Jadi dari segi keselesaan untuk menunggu untuk vaksinasi tu, jangan tukar, jangan kalau sebab pagi tu pun saya lagi juga 5 km. So jangan tukar rutin seharian tu semata-mata untuk vaksinasi tu. Maintain apa yang you buat. The only thing, semua benda yang saya boleh kongsikan dengan anda semua, rehat je lah lepas. Baik. Kalau boleh rehatlah lepas vaksinasi. Terima kasih kita ucapkan kepada Dato'. Satu lagi pastikan handphone you cukup bateri sebab banyak kali nak kena klik MySejahtera. Okey. Okay. Terima kasih Dato'. Terima kasih Leha kerana bersama kami dan kita juga ingin bertanya semula nanti apabila menerima dos yang kedua. Dikatakan dos yang kedua itu ada lebih banyak umpnya. Betul. Situasi untuk setiap individu tidak sama, jadi anda tidak perlu risau kerana setakat ini kesan sampingan itu masih lagi seperti yang dijangkakan dan tidak memudaratkan kesihatan anda untuk hari-hari yang berikutnya. Okey, seterusnya kami